Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita ni. Kita sambung perbincangan kita daripada tafsir surah Al-Kahfi, dan pada malam ni insya-Allah kita cuba kupas ayat 76, 75, 74, 75, 76 daripada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam kita ada bincang pun 3 ayat iaitu ayat 71, 72, 73 daripada surah Al-Kahfi, yang mana cerita adalah jaulah ilmu yang pertama Nabi Musa AS dengan Khidir AS, iaitu mereka berjalan-jalan di persisiran pantai. Lepas tu mereka nampak ada satu perahu, dan mereka naik dalam perahu itu, dan semasa perahu itu berada di tengah laut, ada seekor burung, dia pergi duduk di atas bucu perahu itu dan dia minum air. Bila minum air, ketika itu Khidir AS terus maklumkan kepada Musa AS bahawasanya air yang ada dalam perut burung itu, yang diminum oleh burung itu, ada air yang sedikit di dalam perut itu. Kalau nak bandingkan dengan laut, umpama ilmu yang ada pada kita berdua ni macam air dalam perut burung itulah. Dan laut yang terbentang luas itu umpama ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duduk tak lama kemudian, Khidir AS pun dia rosakkan perahu itu. Kan? Kalau kita tengok dalam sebutan Al-Quran itu disebut kharaqaha. Kharaqaha ni kita terjemah sebagai tebuk. Cumanya di situ ada pelbagai tafsiran ulama'. Yang ada ulama' kata sebenarnya bukan tebuk nak bagi bocor, tapi cukup mencacatkan perahu itu. Dan ada sebilang alim mengatakan dia cuba tarik salah satu papan yang berlapis-lapis pada bawah itu, dia hanya tarik satu saja. Itulah berbagai penafsiran ulama'. Cuma dilakukan oleh Khidir AS dan ternyata merosakkan itlaful mal, merosakkan harta orang lain ni adalah satu benda yang salah, bukan semata-mata dalam syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan salah dalam syariat Nabi Musa AS. Maka disebabkan itu Musa AS telah menegur Khidir AS. Jadi Khidir AS pun dia bangkit satu persoalan. Dia kata qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir AS tu kata, bukankah dulu aku dah kata kamu bahawasanya mu ni takkan sabar kalau nak mengaji dengan aku, kan? Lalu Musa AS pun minta maaf dengan Khidir AS dengan ungkapan kata la tu'akhizni bima nasitu, jangan kamu mengambil salah terhadap aku terhadap apa yang aku lupa. Jadi Musa AS mengatakan bahawasanya dia pergi tanya itu sebab dia terlupa. Lepas tu dan dia pesan juga, dia kata janganlah jadikan soalan-soalan yang aku tanya ni boleh menyebabkan kamu ni akan rasa terbeban dengan aku. Jangan terbeban dengan sebab aku, jangan kamu terbeban dalam menyampaikan ilmu. Itulah yang kita dah bincang dalam perbincangan kita yang semalam berkenaan dengan Khidir AS dengan Musa AS. Baik. Hari ini kita nak cerita tentang rehlah yang kedua pula antara Musa AS dengan Khidir AS. Allah Subhanahu wa taala kata fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kedua-duanya, jadi Musa AS dengan Khidir AS pun bertolak hinggalah mereka berjumpa dengan ghulaman, yang kita terjemah sebagai kanak-kanak. Lalu Khidir AS dia bunuh budak tu. Dia bunuh kanak-kanak tadi.
Bila bunuh, qala aqatalta nafsan zaqiyatan bighairi nafsin. Musa AS terus tanya soalan kepada Khidir AS. Dia kata, macam mana kamu boleh bunuh satu nyawa yang dia tak bersalah tanpa dia ada melakukan tindakan bunuh orang. Jadi kita tidak boleh dikenakan hukuman qisas kepada dia. Macam itulah. Jadi Musa AS tanya kepada Khidir AS. Laqad ji'ta syai'an nukra, tindakan kamu ni wahai Khidir yang kamu pergi bunuh ni, ini ni memang terlalu mungkar. Benda ni terlalu tidak boleh diterima akal. Macam tu kata Musa AS kepada Khidir AS. Lalu Khidir AS pun kata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu Khidir ulang sekali lagi. Dia kata, bukankah aku dah kata pada kamu bahawasanya kamu tak akan sabar belajar dengan aku? Yang kamu pula sebelum ni dok kata sabar, ni tampak tak sabar lah ni. Kata Khidir kepada Nabi Musa AS. Lalu qala, berkata Musa AS, in sa'altuka an syai'in ba'daha. Kalau selepas ini aku tanya lagi kepada kamu, walaupun sekecil-kecil perkara, fala tusahibni, maka bolehlah kalau kamu tidak berkawan dengan aku lagi. Kan? Bolehlah kalau kamu tak nak bagi aku ikut kamu, boleh dah. Okey dah. Qad balagta min ladunni uzran, sebab dah banyak dah keuzuran aku yang telah capai tahap maksimal dah bagi kamu, yang kamu maafkan aku. Tu lebih kurang terjemahan terhadap ayat tadi. Dalam ayat ni sebenarnya menceritakan tentang rehlah kedua Nabi Musa AS dengan Khidir AS dalam proses mencari ilmu. Cumanya dalam rehlah kedua ni, mereka berjumpa dengan seorang yang Al-Quran guna nama Al-Ghulam, yang kita terjemah sebagai kanak-kanak. Nanti kita akan detailkan perbincangan itu. Lepas tu Khidir AS bunuh budak tu. Bila dia bunuh itu, dia memandangkan perkara itu tidak boleh diterima akal, maka itu telah ditanya oleh Musa AS. Musa tanya, kau bunuh budak ni. Budak tu zakiyatan. Dia ni bersih, tak ada salah apa pun. Bighairi nafsin. Yang dia tak ada bunuh orang. Kenapa kita nak kenakan hukuman bunuh kepada dia? Takut-takut dia ada bunuh orang ke? Kita boleh buat hukuman qisas? Tak. Tak. Kata Musa AS kepada dia, pada Khidir AS. Cuma Khidir AS ni, seperti mana yang dia dah berjanji awal, dia bagi tahu, kalau kamu belajar dengan aku, kamu jangan tanya aku. Tiba-tiba kau tanya. Lalu Khidir AS pun tanya pula soalan, qala alam aqul laka, bukankah aku dah bagi tahu pada kamu sebelum ini, lantas tati'a ma'iya sabra, yang kamu sampai bila-bila pun tak akan mampu bersabar. Jadi Khidir AS tanya, bagi tahu macam tu kepada Musa AS. Musa AS pun sekali lagi dia minta maaf. Dan dia bagi tahu, dia kata, in sa'altuka an syai'in ba'da, kalau aku tanya lagi lah. Jadi Musa AS start mengalah. Dia dah mengalah. Sebab dua kali dah dia tanya. Mula-mula dia tanya. Yang kedua dia tanya pula. Kali ni kita bincang ni, kali kedua dia tanya. Makanya Musa AS start nak mengalah. Dia kata, kalau aku tanya sekali lagi lah, kalau kamu tak nak kawan aku, kamu tak izinkan aku ikut kamu, okey dah. Tak ada apa dah. Sebab engkau memaafkan aku ni dah banyak kali dah. Ni kata Musa AS kepada Khidir AS. Baik. Jadi kita tengok pada tafsir ayat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman faqatalahu. Kata Allah Ta'ala, kedua-dua tu bertolak. Dua-dua ni siapa dia? Khidir, Musa AS. Fantalaqa, bertolak. Pergilah berjalan. Jalan, hatta iza laqiya, hinggalah mereka sampai dekat, hinggalah mereka berjumpa dengan ghulaman, seseorang budak. Dalam ayat ni dia kata fantalaqa, berjalan. Di sini ni ada ulama tafsir kata yang dimaksudkan mereka berjalan itu adalah mereka berjalan di persisiran pantai. Jadi lepas diorang duduk dekat perahu tu, diorang turun daripada perahu, mereka sambung perjalanan. Dalam perjalanan tu tiba-tiba dia nampak ada seorang budak. Dia ada budak yang ramai. Dalam ramai-ramai tu ada seorang budak. Jadi budak itu yang diambil oleh Khidir AS. Berjumpa budak tu lah. Jadi seorang budak di kalangan budak-budak orang ramai. Dan ramai-ramai tu dia ambil yang tu, faqatalahu, lalu Khidir AS bunuh budak tu. Bunuh budak tu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah ghulaman. Dia ghulam ni, kalau kita terjemah harfiah, kita buka dalam kamus, ghulam ni terjemahannya adalah budak. Satu. Yang kedua, ghulam itu kadang-kadang diterjemah sebagai hamba. Dia ada hamba lelaki, dia ada hamba perempuan. Hamba lelaki itu sebutannya adalah ghulam. Ada. Satu ghulam maknanya budak. Kadang-kadang ghulam itu merujuk kepada hamba. Daripada terminologi Al-Quran lah. Terminologi bahasa Arab kan. Jadi ada pula satu lagi, ghulam ini dia bukan mana budak-budak. Dia adalah merujuk kepada orang budak yang dah sudah dewasa, tetapi dia masih lagi tidak dia adalah budak, dia sudah dewasa tapi dia tidak ada kematangan akal.
Makanya dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang seperti mana orang tua buat. Dia akan melakukan tindakan-tindakan seperti mana budak-budak buat. Walhal dia dah besar dah. Itu makna ghulam segi bahasa Arab. Jadi disebabkan kalimah ghulam itu dia mempunyai pelbagai makna, maka di situ tu ada ulama tafsir. Tafsirkan ghulam di sini adalah kanak-kanak satu. Makanya dia mari satu riwayat. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, dalam kitab tafsir dia bawa satu riwayat berkenaan dengan Musa AS Khidir berjalan, dia tengok ada budak bermain. Dia main-main sama dia orang, ada seorang budak, jadi Khidir AS ambil budak tu. Budak tu yang dibunuh oleh Khidir AS. Satu. Ada pula tafsiran kedua kata bukan. Sebenarnya ghulam di sini bukan budak kecil. Dia dah besar dah. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi kata dia dah besar hingga janggut dia segenggam. Arab lah, budak Arab. Kita orang Melayu mungkin janggut kita susah nak naik. Tapi orang Arab, dia janggut dia cepat nak naik. Jadi budak itu mungkin dalam umur 19 tahun, 18 tahun, janggut dia dah panjang kan, yang kita pegang dah sampai segenggam. Gitu kata kita tafsir. Tetapi dia ni tidak ada kematangan akal. Perangai dia budak-budak lagi. Maka disebabkan itu, Al-Quran guna kalimah ghulam. Okey, nampaknya ada khilaf kat situ tafsiran. Ada satu tafsiran kata ghulam ni kanak-kanak. Satu lagi ada tafsiran kata dia bukan kanak-kanak tapi dia dah besar dah. Apa dalil bagi dua pihak itu? Dalil bagi kalangan yang mengatakan ghulam di sini adalah budak-budak kerana merujuk kepada sambungan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang mana Musa AS kata kepada Khidir AS, dia kata aqatalta nafsan zakiyatan. Apakah patut kamu membunuh nyawa zakiyatan yang bersih? Jadi bila sebut bersih, budak-budak lah. Sebab budak-budak ni tidak melibatkan pada dosa. Dia budak-budak ni, selama mana dia belum balik, apa-apa kesalahan dia buat, itu tidak lagi dikira sebagai dosa. Sebab dia belum mukallaf. Tidak lagi dikatakan sebagai terbebankan hukum. Kanak-kanak yang belum balik lagi, dia tidak wajib semayang. Tapi kalau dia semayang, semayang dia sah. Bahkan kalau dia jadi imam pun, semayang jemaah tu adalah sah. Dia kanak-kanak, dia belum balik. Dia tak wajib semayang. Tapi dia semayang tu ikut syarat dan rukun. Kita tolak dia jadi imam. Bila jadi imam, kita makmum pada dia. Semayang jemaah kita adalah sah. Tapi apakah dia sendiri tu wajib semayang? Tak. Tiba-tiba dia tak semayang. Dia tak kira sebagai dosa. Jadi bila sebut tidak dikira sebagai dosa, zakiyatan, bersih lah. Bersih daripada sebarang dosa. Jadi disebabkan ayat Quran yang ada sebut, aqatalta nafsan zakiyatan, bunuh nyawa yang bersih. Maka di situ tu ada ulama tafsir kata yang dikatakan ghulaman di situ adalah kanak-kanak. Bagi pandangan yang kedua kata tak, sebenarnya bukan kanak-kanak, dia dah besar dah. Ghulam ni sini budak besar dah. Kenapa? Sebab pada sambungan ayat Allah Subhanahu Wa Taala disebut bighairi nafsin. Kan? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Apakah patut kamu membunuh nyawa yang bersih bighairi nafsin, yang dia tidak boleh dikenakan hukuman bunuh balas. Bighairi nafsin, bunuh balas. Jadi bila sebut bunuh balas, bermaksud bahawa kategori hukuman qisas. Hukuman qisas ni tidak akan dikenakan kepada kanak-kanak. Ada budak kecil, umur baru 2 tahun, umur baru 3 tahun, umur 4 tahun contoh. Belum balik lagi lah, poin dia belum balik. Dia telah bunuh orang, contoh. Bunuh tu sengaja, tak sengaja satu tajuk lah. Dia bunuh, poin dia bunuh. Jadi bila budak ni sabit kesalahan, apakah dikenakan hukuman qisas pada budak-budak itu? Jawabnya tak. Dalam fiqh kata, hukuman dikenakan kepada orang yang telah akil baligh. Bila dia telah berakal dan juga dia baligh, makanya baru dikenakan hukuman. Qisas ke hudud dan sebagainya lah. Sekarang ni, Allah Ta'ala sebut, Musa AS tanya pada Khidir AS, patut ke kamu bunuh nyawa yang bersih? Lepas tu, bighairi nafsin, yang dia tidak melakukan sebarang pembunuhan yang melayakkan untuk kita kenakan hukuman bunuh balas pada dia. Jadi disebabkan ada bighairi nafsin itu, di situ tu ada ulama tafsirkan mengatakan ghulam di sini bukan budak-budak tetapi orang sudah dewasa. Itu tafsiran ulama lah. Jadi itu satu. Yang kedua, dalam ayat ni Allah Taala kata faqatalahu. Jadi Khidir AS datang, dia nampak ghulam tadi. Dia nampak ghulam tu, faqatalahu, dibunuh. Jadi bunuh tu macam mana? Kalau kita buka dalam Zadul Masir yang ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, dia menyatakan cara pembunuhan itu ada 3 pendapat ulama. Ada ulama kata dia bunuh itu caranya adalah dia kepak kepala. Dia panggil budak tu, dia kepak. Macam kita tengok orang main gusti tu kan. Dia kepak, mati budak tu. Satu. Ada pula tafsiran kedua kata dia bukan kepak tapi dia pancung kepala budak tu. Mati budak tu kan. Ada pula tafsiran ketiga dia kata sembelih dengan pisau. Tu nampak macam ISIS sikit lah. Jadi Khidir AS buat tindakan bunuh tu. Poin dia bunuh. Dia bagi budak tu mati.
Jadi bila dia bunuh, macam mana cara tu, itu khilaf ulama' lah. Ada ulama' kata pancung, ada ulama' kata kepak kepala, ada ulama' kata semelih. Itu tafsiran ulama'. Tapi yang pasti dia bunuh budak tu. Bila bunuh, Musa AS ni dia tengok, dia pun tanya soalan. Dia tanya soalan. Dia kata apa? Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Apakah patut kamu membunuh satu nyawa yang bersih bighairi nafsin, yang budak tu tidak melakukan hukuman bunuh. Budak itu tidak membunuh orang yang menyebabkan kita boleh kenakan hukuman bunuh balas kepada dia. Ni tanya soalan. Soalan yang ditanya oleh Musa AS kepada Khidir AS. Baik. Nah, menarik dalam cerita ni, Musa AS tanya Khidir. Musa AS tanya Khidir pada kali ni lah. Kali ni bukan sebab lupa. Kalau kita tengok ayat sebelum, bila dia tebuk kapal tu kan, bila ketubuk perahu itu, Musa AS tanya. Bila tanya itu, Khidir AS kata, bukankah aku dah cakap pada kamu, kamu takkan sabar ikut aku. Lepas tu Musa AS kata, janganlah la tu'akhizni bima nasitu. Janganlah kamu ambil salah terhadap aku dengan apa yang aku lupa. Dia tak ingat. Itu yang pertama. Tapi yang ni dia bukan lupa. Dia memang sedar. Dia tanya tu dalam keadaan dia sedar. Kalau yang pertama tu, dia tanya dalam keadaan dia tak sedar. Sebab dia tak ingat. Sebab itu dia kata, la tu'akhizni bima nasitu. Jangan kamu ambil salah kepada aku dengan apa yang aku salah. Dalam isu dia tebuk kapal. Kan? Tapi bila kita sebut dalam ayat ni dibunuh, masa ni dia Musa AS bukan terlupa, tak. Dia memang tahu dia tak boleh tanya, tapi dia tanya juga. Dia memang tahu dia tak boleh tanya, tapi dia tanya juga. Okey, bila dia tanya juga, kenapa dia tanya? Sebab benda ni, sebab pada sambungan ayat yang Allah Ta'ala kata, nukron, tindakan kamu ni terlalu teruk sangat. Nukron ni daripada mungkar, kalimah mungkar tu kan. Mungkar ni huduh-huduh. Kan? Dan ada ulama tafsirkan nukron di sini adalah ma naqara fil aqli. Ma naqarat al-uqul, perkara yang akal kita tak boleh nak terima, akal kita pandang buruk gitu. Jadi teruk sangat. Naqran ni terlalu mungkar. Kalau tebuk kapal itu pun salah, tapi kalau nak compare dengan bunuh orang lagi teruk. Jadi terlalu teruk sangat, dia pun tanya juga. Cerita ni. Jadi yang pertama itu, pada cerita perahu itu, Musa AS tanya sebab dia lupa. Tapi pada kali ni, tentang bunuh kanak-kanak, dia tanya Khidir bukan sebab dia lupa. Dia sedar. Tapi dia tanya juga, faktornya adalah tindakan itu terlalu jahat. Teruk sangat. Tak boleh. Bunuh orang ni memang tak boleh. Begitu Gitu. Type. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, yang Musa AS cakap, bighairi nafsin. Ada kaitan dengan bunuh balas. Jadi macam mana kita boleh bunuh budak ni? Dia tanya, apakah patut kamu pergi bunuh budak ni zakiyatan bersih bighairi nafsin, yang dia ni tidak pernah bunuh orang. Jadi kita tak boleh kenakan hukuman qisas lah. Jadi di sinilah menjadi dalil bahawasanya kanak-kanak tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Itu dalil dia. Kanak-kanak tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Kalau kita tafsirkan gulam di sini adalah kanak-kanak, tiba-tiba ada kalimah bighairi nafsin, maksudnya kanak-kanak memang tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Itu dalil. Satu. Yang kedua, di sinilah menjadi dalil bahawasanya amalan qisas ini bukan semata-mata ada dalam syariat Nabi Muhammad je, ada juga dalam syariat Nabi lain. Ada dalam syariat Nabi Musa AS. Sebenarnya Syekh, bagi kamu, hukum hudud, hukum qisas, dia bukan hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad. Dia dah ada pada syariat sebelum ni. Ada syariat Nabi Musa, ada belaka. Bahkan dalam amalan kafir jahiliyah pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu pun, hukuman hudud dah ada. Hukuman potong tangan tu dah ada dah. Dalilnya hadis Nabi SAW. Iaitu apabila ada seorang perempuan Al-Makhzumiyah, dia telah mencuri. Nak dijatuhkan hukuman, makanya geng-geng ni, geng-geng penduduk itu, etnik itu, dia fikir macam mana nak bagi perempuan ni, yang orang kampung kita ni, tak dikenakan hukuman. Dia orang teringat Nabi Muhammad SAW ni ada seorang anak angkat Nabi, cukup Nabi sayang, namanya Usama bin Zaid. Makanya mereka berjumpa dengan Usama bin Zaid. Bagi tahulah supaya Usama tolong bagi tahu dekat Nabi Muhammad supaya kawan ni tidak dikenakan hukuman. Maka Usama pun pergi jumpa Nabi SAW. Bila jumpa, masa tu Nabi sebut satu perkataan. Dia berkata, qad halaka man kana qablakum idza saraqa asy-syarifu minkum tarakuh. Wa idza saraqa ad-dha'ifu minkum aqamu alaihim al-had. Waimullahi law kanat Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Itu hadis Nabi sallam. Nabi kata, telah binasalah orang-orang dulu. Jika orang-orang besar mencuri, terlepas. Apabila orang-orang marhain, rakyat bawahan mencuri, aqamu alaihimul had. Pasti akan dilaksanakan hukuman hudud kepada dia. Waimullahi, kalau demi Allah, law kanat Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha.
anak perempuan aku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Di situ menjadi dalil hukuman qisas, hukuman hudud bukan semata-mata ada dalam syariat Nabi Muhammad je, bukan semata-mata ada dalam Al-Quran je, tapi dia ada dalam kitab-kitab sebelum ni. Dia ada dalam amalan jahiliah. Itu kita kena faham. Sebab itu, bila nak laksanakan hudud, kita kena tanya dulu, apakah hudud yang kita laksanakan ini syariah ke tak syariah? Tanya dulu soalan tu. Hudud boleh buat, tajuk dia syariah ke tak syariah? Apabila melaksanakan hudud, belum tentu lagi syariah. Dalilnya, hadis kita baca tadi. Orang jahiliah dulu, mereka laksanakan hudud. Tetapi kepada orang miskin. Orang atas tak kena. Itu tidak syariah. Sebab itu Nabi Muhammad bagi tahu binasa orang dahulu. Jadi, nak laksanakan hudud satu tajuk. Isu laksanakan hudud tu ikut syariah ke tak ikut syariah? Kalau kita laksanakan hudud, tetapi orang tertentu kena, ada orang lain tak kena, maka itu tidak syariah. Dia kena beza tu. Kena faham. Kita pergi buat ibadat haji sebagai contoh. Kita pergi ibadat haji, nampak syariah. Belum tentu lagi syariah. Ada ketika syariah, ada ketika tidak syariah. Bila tidak syariah? Bila kita pergi buat ibadat haji, kadang-kadang kita tak mampu. Tak duit, tak ada nak pergi Mekah. Itu tidak syariah. Sebab dalam Al-Quran kata, manistata'a ilaihi sabila. Syarat dia. Mesti ada kemampuan untuk nak sampai dekat Mekah. Itu dikatakan syariah. Kita tak ada duit, miskin. Apa-apa kena nak pergi Mekah tak? Kita pergi itu tidak syariah. Kita tunaikan solat. Solat ni ada syarat. Zuhur, masuk waktu zuhur, gelincir matahari. Kalau kita kira sekarang pukul 1.30 sebagai contoh. Tiba-tiba pukul 11 kita nak sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tu tidak syariah. Sembahyang zuhur tu tidak syariah. Walaupun nama sembahyang. Maka demikian juga hukuman hudud. Maka demikian juga hukuman qisas. Hukuman hudud dan qisas ni, dia ada syarat. Tiba-tiba kita tunai, kita laksanakan tanpa ikut syarat. Itu hudud jahiliah. Bukan hudud syariah. Sebab itu, kita kena faham beza di antara hudud dan syariah. Qisas dan syariah, dia dua tajuk berbeza. Apabila dia katakan laksanakan hudud, belum tentu lagi syariah. Anda kena faham macam tu. Ni ramai orang tak faham ni. Ni kadang-kadang ustaz-ustaz kita tak faham. Dia tak baca elok-elok. Dia tak faham macam mana komentar daripada ulama fiqh apabila membincangkan tentang hukuman hudud, qisas dan ta'zir. Begitu. Tak apa. Jadi dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tentang Musa AS, dia bantah Khidir. Masa dia bantah, dia sebut, kenapa, apakah patut kita dia bunuh budak ni? Sedangkan budak ni nafsan zakiyatan, satu. Bersih. Maksudnya dia tidak melakukan sebarang kesalahan. Yang kedua tu bighairi nafsin. Di situ point dia. Bighairi nafsin. Jadi bighairi nafsin, nafsin tu maknanya nyawa tanpa dia ada bunuh nyawa orang lain. Bermaksud tidak boleh dikenakan hukuman qisas pada dia. Jadi di situ menjadi dalil amalan hukuman qisas ada juga dalam syariat Nabi Musa AS. Bermaksud hukuman qisas ni bukan undang-undang baru, dia undang-undang lama. Kalau kita buka ayat lain. Ayat ni kita selalu baca ni, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orang tu kafir. Pernah tak kita fikir ayat ni turun pasal apa? Kita kan baca Al-Quran, kafir sana kafir sini. Dulu kita duduk terlibat dalam PAS dulu, kafir-kafir korang sebab ayat ni lah. Sebab apa tak buat hudud? Tak betul. Ayat tu bukan cerita pasal hudud syariat Nabi Muhammad. Kita tengok ayat sebelum, kita tengok ayat selepas. Ayat sebelum tu, wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi. Allah Ta'ala wajibkan, kami telah wajibkan kepada mereka. Mereka ni siapa? Orang Yahudi Nasrani. Asal ayat tu cerita tentang Yahudi dan Nasrani. Lepas tu Allah Ta'ala kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum Allah, orang tu kafir. Jadi siapa yang kafir di sini? Tu merujuk pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu masuk ayat tu. Kita ni sama-sama kita kafir sana kafir sini. Ini problem dalam kalangan kita dalam menafsirkan Al-Quran. Begitu, tak apa. Jadi di situ kita akan nampak Allah Ta'ala sebut, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ نَفْسَ بِنَفْسِ. Kami telah wajibkan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Ma'idah itu. Mereka tu siapa? Orang Yahudi Nasrani. Bermaksud dalam syariat Ahlul Kitab ada hukuman qisas. Hari ni kita jumpa satu lagi dalil, syariat Nabi Musa AS ada hukuman qisas. Ada. Jadi disebabkan hukuman qisas ni bunuh balas, tiba-tiba Khidir bunuh budak tu. Kita tak ada bukti yang mengatakan dia ada bunuh. Tak ada bunuh. Tiba-tiba kita bunuh dia. Itu dah salah. Jadi dipersoalkan oleh Musa AS kepada Khidir AS. Begitu. Hukuman qisas. Dia di situ tu yang ulama tafsir balik, kalau sekiranya bighairi nafsin di situ bermaksud tidak dikenakan hukuman qisas, menandakan budak tu sudah besar. Okey, kalau budak tu sudah besar, macam mana pada perkataan nafsan zakiyatan? Sebab dalam ayat tu aqatalta nafsan zakiyatan. Apakah patut kamu bunuh nyawa yang bersih? Jadi yang ulama tafsirkan, ulam di sini lah kanak-kanak, hujah dia kata nafsan zakiyatan. Nyawa yang bersih. Nyawa bersih maksudnya dia tidak melakukan sebarang dosa. Jadi budak-budak lah. Macam tu kan tafsiran dia. Mari kedua kata tak, sebenarnya budak besar dah.
budak besar dah. Sehingga ke janggut dia boleh segenggam. Dalilnya bighairi nafsin, sambungan ayat tu. Okeylah, bighairi nafsin ni bermaksud dia layak dikenakan hukuman qisas. Tiba-tiba tidak boleh dikenakan lah sebab dia tak bunuh orang. Sekarang ni dia dah besar. Bila dah besar, buktinya sebab dia boleh dikenakan hukuman qisas. Lepas tu macam mana pada kalimah nafsan zakiyatan itu? Situlah ulama yang pandangan kedua ni tafsirkan nafsan zakiyatan di sini adalah kita tak membuktikan lagi bahawasanya dia ni bunuh orang dengan sengaja. Sebab hukuman qisas ini dikenakan kepada orang yang membunuh secara sengaja. Dia ada bunuh ni sengaja, satu lagi tak sengaja. Naik kereta accident langgar, mati orang, contoh. Itu tidak boleh dikenakan hukuman qisas. Itu dikenakan hukuman ta'zir. Yang kita sebut ni dia bunuh sungguh. Memang berjaya dibuktikan dia bunuh dengan sengaja. Dia mati contoh. Bila dia mati tu kita pergi cek. Oh, rupanya lebam. Bila lebam, sebab lebam. Lebam ni sebab pukul. Apakah sebab pukul itu menyebabkan dia mati? Ataupun sebenarnya masa kita pukul tu, dia bukan mati sebab kena pukul. Dia mati sebab time macam tu sakit jantung. Maka di situ tidak disengajakan. Ada orang tu kadang-kadang kita gurau, kita tepuk, dia terkejut, mati. Dia mati terkejut, bukan sebab kita takkan tepuk macam ni boleh mati kot. Jadi itu mati tidak sengaja. Itu tidak dikenakan hukuman qisas. Jadi kita kena buktikan. Sebab tu ada soal siasat, ada siasatan. Siasat macam zaman sekarang ni dia ada postmortem, dia ada premortem, macam-macam terminologi lah yang digunakan pada zaman sekarang ni. Dia pergi cek mayat itu, didapati sengaja. Bila sengaja, barulah pembunuh itu dikenakan hukuman qisas. Bermaksud dia ada proses siasatan. Dia perlu ada proses pembuktian. Sekarang ni bila Allah Ta'ala kata, bila Musa AS cakap pada Khidir AS, patut ke kamu bunuh nafsan zakiyatan, nyawa yang bersih, bighairi nafsin, tanpa dia ada bunuh orang. Maknanya tidak tanpa dia layak dikenakan hukuman qisas. Lepas tu macam mana kalimah nafsan zakiyatan di situ? Di situ tu ada ulama tafsirkan nafsan zakiyatan adalah gagal, belum kita buktikan yang dia ada membunuh orang dengan sengaja. Jadi selama mana orang itu belum lagi dibuktikan dia membunuh dengan sengaja, maka selama itulah kita kena anggap yang dia tidak membunuh lagi. Nampak? Itu maksud dia. Itu yang kata nafsan zakiyatan. Kita tak tahu. Allah Ta'ala lebih mengetahui lah. Kita je tak tahu kan. Itu maksud dia. Gitu. Ni tafsiran-tafsiran ulama' lah. Menarik juga tengok tafsir macam tu kan. Laqad ji'ta syai'an nukra. Lalu Khidir Musa AS berkata, sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang nukran, cukup mungkar. Cukup mungkar. Jadi, kenapa Musa AS kata mungkar? Sebab pada syariat Nabi Musa itu mungkar. Cukup mungkar. Macam mana pula yang dilakukan oleh Khidir AS? Yang ni lah yang berlaku perbincangan dalam kalangan ulama-ulama tafsir. Jadi, apabila dia melakukan pembunuhan dan sifat itu adalah mungkar, jadi timbul persoalan, apakah ada dalam syariat Nabi-Nabi ni membenarkan pembunuhan? Itu satu persoalan. Jawabnya tak ada. Semua syariat melarang membunuh. Tak boleh. Nabi Adam ke, Nabi ni, semua Nabi tidak membenarkan hukuman bunuh. Haram. Semua syariat. Okey, kalau semua syariat kata hukum membunuh itu adalah haram, tak boleh. Macam mana pula kes Khidir AS membunuh? Ni Khidir bunuh. Apakah Khidir AS sudah terkeluar daripada kerangka syariat? Selama mana kita manusia, kita perlu diikut syariat. Okey. Nabi Musa AS dengan Khidir AS, syariat mereka berbeza. Sebab apa? Sebab Khidir bukan Bani Israel. Kalau Khidir AS Bani Israel, dia kena ikut syariat Nabi Musa AS. Dia umat Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW kata, yub'athu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Para nabi dulu diutus untuk kaum tertentu. Aku, kata Nabi Muhammad, diutuskan kepada semua manusia. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Bani Israel wajib ikut syariat Nabi Musa AS. Isu dia sekarang, Khidir bukan Bani Israel. Maka ni disebabkan itu dia tidak ikut syariat Nabi Musa AS. Okey, Khidir sini sebagai manusia, apakah manusia? Dia manusia ni mesti ada syariat yang kena ikut. Jadi syariat siapa dia ikut? Apakah wujud syariat yang bunuh orang? Soalan. Di situlah menyebabkan Abu A'la Al-Maududi menafsirkan itulah dalil bahawasanya Khidir ni bukan manusia, dia adalah malaikat. Ni komentar daripada Abu A'la Al-Maududi. Sebab apa? Apabila dia membunuh, dan kalau kita tengok ayat belakang nanti, kita akan jumpa yang dia kata, aku buat ni bukan dengan fikiran aku. Aku buat ni atas perintah Allah Ta'ala. Khidir bagi jawapan bagi penjelasan kepada Musa AS. Jadi bila dia buat atas perintah Tuhan, maksud dia bunuh atas perintah Tuhan. Jadi dia melakukan tindakan itu atas perintah Tuhan, kata Abu A'la Maududi, itu menjadi bukti bahawasanya Khidir adalah malaikat, bukan manusia. Kalau dia manusia, dia kena ikut syariat. Semua syariat larang membunuh. Tiba-tiba Khidir bunuh.
Dan dia kata atas perintah Tuhan. Itu menandakan dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat, dia bukan manusia, tetapi dia adalah malaikat. Ini hujah yang dikemukakan oleh Abu A'la Al-Maududi dalam kitab dia Tafhim Al-Quran. Begitu. Menarik juga. Komentar daripada Abu A'la Al-Maududi ni menarik. Dia kalau sekiranya kita kata Khidir AS itu adalah malaikat, tajuk hidup mati tak jadi isu dah. Kalau kata sampai sekarang hidup, tak pelik lah malaikat. Tapi kalau dia manusia, timbullah tajuk hidup mati, hidup mati. Itu yang orang nak berdebat tu, kan? Orang nak bergaduh 2-3 hari ni tentang mati tak mati. Ada apa nama Dr. Kamilin Jamilin, kan? Dia tulis satu artikel, dia punya pandangan mengatakan bahawasanya Khidir AS itu mati. Jadi yang kata Khidir AS ni hidup, mitos. Dia guna kalimah mitos. Jadi guna kalimah mitos itu yang menyebabkan geng-geng yang kata Khidir AS ni tak mati marah, pakak-pakak bising. Dan mereka bising tu pun ada asas sebab kerana benda tu ada dalam kitab. Memang banyak dalam kitab mengatakan Khidir AS ni masih hidup. Bahkan ada ulama-ulama muktabar dalam dunia mengatakan dia masih hidup. Antaranya Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi bila khilaf, kaedah dia ada tarjih. Ada satu pandangan dua. Maka datang ilmuwan dia tarjih mana pandangan yang disokong. Macam Dr. Kamil yang Jamil dia tarjih pada pandangan kata mati. Ada yang satu geng lagi kata dia tarjih mengatakan dia masih hidup. Biasalah tu. Biasa kaedah ilmu memang begitu. Dalam pengajian ilmu Islam memang macam tu. Tarjih, mentarjih dan mentajrih. Kita menyokong pandangan yang pada kita kuat dan kita menolak pandangan yang pada kita lemah. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi kalau Dr. Kamilin dia pergi tarjih pandangan yang mengatakan tak mati. Itu pandangan dia, tafadhal, apa masalah? Bawa lah hujah 1, hujah 2, hujah, dan hujah tu masuk akal. Contohlah kan. Boleh diterima segi kaedah penghujahan. Apa masalah ni? Kita tengok pula pandangan kata hidup. Ada penghujahan dia, tafadhal lah. Benda ni khilafiyah. Boleh hormat antara satu dengan yang lain. Okey, itu tu yang kita bincang, khilaf tak khilaf hidup mati tu. Sebab atas tajuk Khidir ni manusia. Okey, kalaulah andailah kita pergi sokong pandangan Abu A'la Maududi yang mengatakan Khidir ni malaikat. Ambil kau. Dia kata malaikat. Tak timbul isu dah mati hidup. Mati hidup. Dia malaikat. Bila malaikat nak hidup apa-bila, tak apa, tak ada pelik. Sebab dia punya konsep tak sama dengan konsep manusia. Begitu, lebih kurang begitu, insya-Allah. Baik. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi bila Musa AS dapat soal Khidir AS, bahkan dia kata mau buat ni mungkar sangat dah ni. Jahat sangat dah ni, tak betul dah. Tak masuk akal, tak boleh terima akal dah ni. Kata Musa AS kepada Khidir AS. Maka Khidir pun kata, bukankah aku dah kata kepada kamu sebelum ni bahawasanya kamu tidak akan dapat menahan diri apabila kamu bersama dengan aku. Ulang sekali lagi. Semalam kita dah baca dah, dia ulang dah. Dia ulang pula sekali lagi. 2 kali dah dia ulang begitu. Jadi Khidir AS ulang balik. Kamu tak akan sabar. Dulu Musa AS tak sabar sebab lupa. Jadi tak sabar di sini, nak kata tak sabar pun tak juga. Sebab dia tak ingat. Dia terlupa Tapi pada kali ni dia sedar. Dia memang sedar dan dia tegur juga. Tak sabar tu sebab benda tu bercanggah dengan syariah. Bila bercanggah syariah dia tegur. Itu sifat bagi Nabi yang kita dah bincang sebelum ni. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maka Musa AS pun cakap. Dan cara dia cakap tu dia start mengalah. Yang semalam tu yang kita bincang semalam, Musa AS dia bukan mengalah. Dia minta maaf. Dia minta maaf. Sampai dia kata janganlah sampai kamu jadi beban dengan sebab aku, dengan soalan aku tadi. Jadi Musa AS pada ayat yang kita bincang semalam dia minta maaf. Tapi ayat ni dia bukan minta maaf. Tetapi dia mengalah. Nampak? Mula-mula minta maaf, lepas tu dia mengalah. Cara dia mengalah, dia kata, jika aku tanya kau lagi, kalau aku tanya kamu lagi, walaupun sekecil-kecil perkara, an syai'in, berkenaan dengan sesuatu perkara. Syai' ni adalah sesuatu yang walaupun sekecil-kecil perkara. Syai'. Syai' ni apa-apa semua syai' dia panggil. Dalam bahasa Arab, syai' ni sesuatu. Kita terjemah bahasa Melayu sesuatu. Bila sebut sesuatu, semualah. Ni meja sesuatu, bekas air sesuatu, pasir sesuatu, debu sesuatu, itu mana syai'. Jadi kalau aku tanya kepada kamu sesuatu, bermaksud daripada sebesar-besar perkara hingga sekecil-kecil perkara, aku tanya, kata Musa AS kepada Khidir AS, ba'daha, selepas ni. Ba'daha. Selepas aku tanya soalan tadi. Ni lepas kejadian tadi, kita tanya lepas ni. Kalau tanya, fala tusahibni, kalau kamu tak nak kawan aku lagi pun tak apa dah. Kalau kamu tak izinkan aku ikut kamu berjalan cari ilmu pun tak apa dah. Kata Musa AS kepada Khidir AS. Gitu. Dia mengalah ni, dia banyak faktor mengalah ni. Kadang-kadang orang mengalah ni sebab dia tak mampu. Dia tak mampu dah. Contoh macam bila orang tu memerintah, dia tak mampu dah nak urus negara, dia pas kepada orang lain.
Contoh macam kita tengok Malaysia hari ni, COVID-19. Peningkatan kepada pesakit-pesakit sampai 5,000 lebih. Hari pertama, hari kedua, 5,000. Kalau 5,000, lama-lama pas kita kena juga. Mana tahu kan sebab ramai. Jadi, Muhyiddin sebagai contoh, dia nampak aku ni tak mampu dah ni. Jadi dia mengalah. Bila dia mengalah, dia pass lah baton kepada orang lain. Dia ambil lah Perdana Menteri bagi orang lain lah. Bagi pada Anwar Ibrahim ke siapa tu pulang lah. Kan? Bermaksud kadang-kadang orang mengalah ni sebab tak mampu. Ada satu lagi, dia mengalah mampu tapi tak tahan. Tak tahan dah. Dia pun nak pergi, boleh pergi lagi tapi tak tahan. Sibuk lah apalah contoh lah kan. Contohnya macam orang tak tahan tengok orang agama terlalu memperalatkan agama demi kuasa. Berlaku. Zaman sekarang berlaku. Kita orang agama. Bila kita orang agama, kita tengok orang agama lain. Orang Islam yang orang lain, ustaz lain. Duk guna agama tu, berasak-rasak dia guna. Guna untuk kepentingan dia. Masa tu kita berfikir, baik sokong sekular. Nampak? Kenapa dia sokong sekular? Bukanlah dia percaya dengan sekular tu. Dia tak percaya. Tetapi bila teruk sangat orang memperalatkan agama, dia terpaksa sokong sekular. Kerana sekular itu menghalang orang agama memperalatkan agama dalam politik. Dia sokong itu bukan kerana dia percaya tu. Dia sokong itu sebab dia tak tahan. Ada orang macam tu Dia mengalah tu sebab dia tak tahan. Dia mengalah tu sebab dia tak mampu. Itu berlaku dalam diri manusia. Benda yang sama berlaku pada Musa AS. Dia tengok tau. Dia tengok, dulu masa nak mengaji mula-mula tu, dalam iman generasi aku bukan macam ni. Nak dikatakan susah ni, takut tak cukup makan. Tu aku boleh tahan tu. Kan? Mungkin penat. Itu aku boleh tahan tu. Tapi kalau mari sampai bunuh orang, tak boleh tahan ni. Macam itulah. Kalau Musa ni bercakap macam kita, macam itulah kot. Kalau Musa orang Kelantan kata, tak tahan ni. Tak lagi dah ni. Bunuh orang dah ni. Macam itulah. Dia dah fikir sampai tahap itu. Sebab tu, dia pun mengalah. Dia kata, kalau aku tanya lagi lah lepas ni, kalau kamu kata tak payah mengaji, okeylah aku tak nak mengaji dah. Okey, tak ada masalah dah aku ni. Beres. Kata Musa AS kepada Khidir AS. Taib. Qad balagta min ladunni uzran. Sebab keuzuran yang telah kau bagi tu habis maksima dah. Kan? Aku buat silap, lepas tu aku minta maaf. Lepas tu kau maafkan, kan? Jadi maksima dah, habis tahap. Dah, cukup lah. Habis dah. Sekat tu je. Jadi kalau aku tanya lagi, maksudnya aku dah lebih dah ni. Melampau dah. Lebih daripada tahap kesabaran kamu. Maka ketika itu kalau kamu kata, jangan mengaji denganmu. Okey, aku boleh terima dah. Ini kata Musa AS pada Khidir AS. Dia macam guru mengajar. Guru ni kadang dia mengajar. Dia mengajarkan sampai tak ada apa nak ajar. Ada guru lagu tu. Kan? Macam Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Mengaji sampai Imam Malik kata cukup-cukuplah mengaji dengan aku. Kalau mengaji pun ulang benda yang sama juga. Pergi cari tok guru lain pergi mengaji. Ada lagu tu. Kan? Ada guru ni dia banyak lagi nak mengaji. Banyak lagi nak mengajar. Anak murid pula malah. Tu satu tajuk lain pula. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang anak murid ni rajin mengaji. Sampai tu guru kata aku ni tak tahu nak cerita apa dah kamu. Habis dah ilmu aku ajar kamu. Kan? Ada macam tu. Satu. Ada pula ni, contoh lain macam, bagi peluang tu. Macam Khidir AS, dia bagi peluang pada Musa tu banyak sangat. Peluang satu, peluang dua. Last kali Musa sebut salah aku ni. Bagi peluang pada aku ni banyak sangat. Tapi aku ni ada je benda nak tanya. Macam inilah Khidir. Kalau aku tanya lagi lah, lepas ni kamu tak nak kawan dengan aku pun tak apa. Sebab aku ni, kamu bagi peluang banyak sangat dah. Dia ada malu-malu mata tu. Antara Musa AS terhadap Khidir AS. Gitu. Sebab itu, kalau menarik dalam cerita ni, dalam hadis, ada Nabi Muhammad komentar dalam isu kisah ni. Nabi Muhammad SAW kata Nabi SAW, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita dan juga kepada Nabi Musa AS. Labisa ma'a sahibihi la absara al-ajab. Kalau sekiranya Musa AS dia tak mengalah, dia tahan lagi, dia lagi, dia duduk lagi dengan Khidir AS, sudah pasti banyak lagi benda-benda pelik yang kita boleh belajar daripada kisah Musa AS. Tapi buat lagu mana Musa AS awal-awal mengalah dah. Mengalah dah. Jadi bila mengalah sekat tu lah kita tahu. Kalau dia tak mengalah, dia ikut lagi. Mungkin banyak lagi cerita-cerita yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa AS. Gitu. Tu kata Nabi SAW dalam hadis. Gitu. Daripada cerita ni, pengajaran kita boleh ambil yang pertama. Sifat bagi syariah, ia mesti dalam kerangka masuk akal. Dia masuk akal tau. Dia syariah ni,
Imam Al-Ghazali dia ada ungkap satu perkataan. Dia kata an-nusus asy-syar'iyyatu qad ta'ti bima la tuhilul uqul bima la tufhimuhul uqul wa la tuhilul uqul. Kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata nas-nas agama itu kadang-kadang dia datang pada perkara yang akal kita tak faham, tetapi tidak pernah mustahil pada akal. Tak pernah. Dia tak pernah benda tu tak masuk akal. Yang kita apa benda? Sebenarnya bukan tak masuk akal. Kita tak faham. Bodoh kita. Kita punya bodoh. Kalau kita cerdik, kita faham lah. Dia bercanggah akal tak ada. Benda tak masuk akal. Tak. Dia masuk akal. Tetapi kita tak faham kerana belum masuk akal lagi bagi kita. Sebab kita ada kebodohan. Sebab itu, bila kita belajar agama, kita tengok sembahyang 4 rakaat. Dia tu tak bercanggah dengan akal. Dia tak bercanggah. Tapi kenapa 4 rakaat? Itu sebab otak kita tak faham. Kelemahan akal kita dalam memahami. Mungkin satu masa nanti kita boleh faham. Mungkin macam mana wallahu alam lah, adalah cara. Konsep wahyu orang dulu tak faham, sekarang orang dah faham dah. Konsep apa lagi? Konsep Isra' Mi'raj Nabi naik ke langit. Dulu orang tak faham. Sekarang orang dah faham dah. Maksudnya pada zaman itu bukan tak masuk akal. Pada zaman itu belum masuk akal lagi. Teknologi hari ini membuktikan benda tu memang boleh berlaku sungguh. Sebab cahaya pun orang boleh ukur, kan? Cahaya boleh ukur. Jadi bila boleh ukur, kita boleh buat kenderaan yang laju mengikut perjalanan itu. Benda tu diterima, boleh masuk akal. Jadi, apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad, Isra' Mi'raj itu, dia bukan bercanggah dengan akal. Dia bukan mustahil pada akal. Tapi akal kita tak faham. Agama ni sifat dia macam tu. Itu agama. Jadi, bila orang kupas agama, apatah lagi melibatkan penafsiran. Kita kena faham dua perkara tau. Satu, qat'i. Satu lagi penafsiran ulama'. Bila sebut penafsiran, dia mesti dalam kerangka masuk akal. Dan mesti munasabah dengan akal. Kalau tak munasabah pun perlu ditolak. Contoh, kalau kita tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada anak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Konon ceritanya, Nabi Muhammad sallam ni ada anak seorang dengan Khadijah. Nama anak tu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza nama berhala. Abdul tu hamba kepada berhala. Konon ceritanya, riwayat Ibn Ishaq. Kalau kita fikir segi akal cerita ni, benda ni akal kita boleh terima. Boleh diterima akal bahawasanya Nabi Muhammad ada anak nama Abdul Uzza. Segi akal. Tetapi bila kita tanya munasabah ke tak? Tak munasabah. Satu diterima akal, satu lagi tidak munasabah pada akal. Dua tajuk berbeza tau. Benda ni dibincang besar dalam tradisi ilmu hadis dan juga dalam tradisi ilmu fiqah. Tajuk al-munasib, munasabah. Taib. Jadi bila sebut tak munasabah, sebab apa? Mana mungkin Nabi Muhammad yang ada al-irhas, dijaga oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba dia ada anak dia diberi nama berhala. Tak munasabah. Akal kita mungkin boleh terima, tapi kalau tanya munasabah, tak munasabah. Nampak? Itu salah satu tradisi dalam pembincangan ilmu Islam, terutama dalam bidang ilmu hadis. Ada perbincangan itu. Taib. Jadi, bila kita belajar syariah, sifat dia mesti, syariah ni dia mesti masuk akal. Kalau nampak tak masuk akal, itu bukan syariah lah tu. Dan satu lagi, dia mesti munasabah. Kalau tak munasabah, itu bukan syariah. Kena faham situ. Satu. Yang kedua, Khidir ni, dia dapat ilmu terus dari Allah. Dia tak pernah claim. Dia tak pernah kata, aku ni dapat ilmu daripada Allah. Yang Allah Ta'ala kata, وَآتَيْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ عِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ayat tu, itu tu bukan Khidir claim, aku dapat ilmu daripada Tuhan. Tak. Tetapi dia dapat ilmu itu Allah Ta'ala bagi tahu. Ni, Allah Ta'ala bagi tahu ni pada Khidir, pada Musa AS. وَآتَيْنَاهُ rahmatan. Kami وَآتَيْنَاهُ مِنْ عِنْدَنَا rahmatan. Kami telah mendatangkan kepadanya rahmat dan kami mengajar kepadanya adalah ilmu daripada sisi kami. Ayat tu cerita je Tuhan bagi tahu kepada Musa AS yang dia ni ada ilmu laduni. Khidir tak pernah claim aku ada ilmu laduni, tak pernah claim. Masalah sekarang ada orang kita pada hari ni dakwa dia claim aku ada ilmu laduni. Tu mengarut tu. Situ start mengarut. Kita kena ingat dalam kes Khidir AS dia tak pernah claim dia ada ilmu pelik. Dia tak pernah claim. Yang kata dia ada ilmu pelik ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi tahu kepada Musa AS. Hari ni orang kita dia kata dia wali, lepas tu dia claim dia tahu ilmu pelik. Yang tu mengarut. Itu mengarut. Itu talbisul iblis. Ingat situ sebab kita tengok dalam kes yang melibatkan kisah Khidir dan diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu. Habis. Sambungan ayat. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin. Nanti kita akan bincang sambungan ayat. Apabila dia sampai satu kampung, dia minta makanan. Itu kita akan bincang dalam bincang kita akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam.
Okey, ada persoalan. Kisah Khidir yang diceritakan di dalam ini panjang sangat ni. Panjang sangat ni. Kerana hampir dari kita semua beragama Islam dan pun dengar cerita di zaman skala rendah tak pun. Kalau ada yang belum tahu, bolehlah cek Google. Dalam Quran surah sebagai tengah pun ada cerita pasal Isra' Nabi boleh rujuk. Secara ringkas, Nabi Isra' Nabi Musa bermula dengan pertemuan beliau bersama seorang lagi saudara yang lebih muda. Kemudian Nabi Musa beritahu saudara mudanya bahawa beliau nak buat satu jenis di tempat pertemuan dua laut. Dalam jenis mereka terlupa ikan mereka. Anda dah cerita dah semua ni. Anda dah cerita sebelum ni. Nabi Musa jumpa saudara baru namanya Abdullah. Bukan Abdullah, Abdun min ibadina. Bukan nama Abdullah. Dakwaan nama Abdullah itu klaim. Dalam Quran dia bukan sebut nama Abdullah, dia sebut Abdun min ibadina. Salah tu. Kalau kata nama dia Abdullah tu tak betul, tak betul. Dan Ana dah bincang sebelum ni nama dia apa. Kita bincang panjang lebar dah. Nama dia. Nabi Musa minta tunjuk ajar dari Abdullah dengan syarat Nabi Musa tak boleh banyak tanya dengan apa yang beliau buat. Ni Anda dah cerita semua dah. Anda dah cerita dah awal itu. Sebuah kota kami makan warga. Ini kita tak sampai lagi tajuk, kita akan bincang. Dah ada apa kaitan pula budak kena bunuh dengan tiga agama Abrahamik? Datang kisah-kisah, banyak kisah-kisah yang ada berkenaan dengan Khidir AS ni, riwayat Israiliyat banyak. Banyak riwayat al-Israiliyat. Quran, kalau kita dalam hadis, dia ada cerita perjalanan tu antara Musa AS dengan Yusha' bin Nun. Kita dah cerita sebelum ni lah. Sebenarnya dah cerita dah sebenarnya. Gitu. Wallahualam. Anda rasa kalau nak semak boleh, tak ada apa pun. Kita mencarilah hikmah di sebalik hukuman yang hukum faraid yang telah diamalkan pada zaman dahulu. Kita tengok baliklah. Sebab faraid ni dia ada yang qata'i, tetapi di sana ada yang zonni. Contoh macam penentuan 1/3 wasiat. Itu ada debat besar dalam kalangan ulama yang bawah kategori ijtihad. Tapi ada yang qata'i, pembahagian lebih alik lelaki banding perempuan. Ada cerita. Tapi mungkin ada jalan penyelesaian dia berdasarkan pada fiqh lah. Dan sebenarnya Ana tak tutup ruang-ruang itu untuk dibincangkan. Tafadhal, kita bincang lagi Sebab kadang-kadang ada ruang yang boleh di bawah kategori ijtihad lagi. Gitu. Wallahu a'lam. Yang kita cerita dalam Quran, yang kita cerita tadi, itu je. Sebenarnya tak banyak dalam hadis Nabi SAW yang cerita tentang Khidir dengan Musa. Kalau ada banyak tu, banyaknya hadis tu palsu, dhaif, mungkar. Itulah hadis. Yang lain tu banyak riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Macam Ana cerita tadi pun tu, Ana ada beberapa cerita tu ambil daripada riwayat Al-Israiliyat. Macam berkenaan dengan budak itu, umur gulam itu kanak-kanak kita pun orang besar. Itu debat itu berlaku dalam kalangan ulama-ulama Islam. Benda tu tak jelas disebut dalam Quran, tidak jelas disebut di dalam hadis. Tetapi bila disebut tentang ada kalimah bighairi nafsin, situ yang ulama bahas sebenarnya dia ni budak besar ke budak kecil. Lepas tu kita ada yang pandangan mengatakan dia budak kecil. Bila ada pandangan budak kecil tu pula, adalah satu cerita. Cerita tu apa dia? Tentang Musa AS berjalan-jalan dekat tepi pantai. Dekat tepi pantai tu dia nampak ada budak yang ramai, ada seorang budak. Dia pergi ambil budak tu, dia pergi kepak kepala budak tu, mati budak tu kan. Yang tu Israiliyat. Itu Israiliyat tu bukan daripada hadis. Sebab itu orang nak bercerita boleh cerita. Tapi ambil kat mana? Tu soalan dia. Kita nak cerita agama ini, dia mesti ada sumber yang dipercayai. Apatah lagi melibatkan kepada kepercayaan. Begitu. Wallahu a'lam.
teori konspirasi je lah. Apa kita nak taksub dengan teori konspirasi tu? Kan? Selagi mana dalam fikiran manusia, mesti ada kelemahan. Ingat situ je. Selagi mana di dalam pemikiran manusia, mesti ada kelemahan. Hatta pandangan ulama' sekalipun. Jadi bila kita sebut pandangan, pemikiran, dia ada lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Quran sebut, manusia itu diciptakan dalam keadaan penuh kelemahan. Dia mesti ada lemah. Kita ni cerdik 70 PhD sekalipun, ada benda kita bodoh. Ingat situ Kita pandai belajar ilmu, macam-macam ilmu kita belajar. Tapi ada part dalam ilmu tu kita tak tahu. Kajian tentang maqasid syariah ni sampai 20 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba ada seorang budak cerita pasal maqasid tu, ni aku tak tahu ni. Kita ni pandai macam mana pun, selagi mana melibat kepada akal, mesti ada kurangnya. Konspirasi ni tafsiran manusia. Dia bukan benda yang datang daripada Tuhan. Nak taksub apa dengan benda-benda yang melibatkan pada manusia? Begitulah. Jadi bab ijtihad ulama' kadang-kadang disepakati pun kadang-kadang berlaku pertikaian, perdebatan balik. Ini kan teori konspirasi. Lagi-lagilah kita tak payah nak taksub. Gitu. Wallahu a'lam. Ilmu laduni zaman sekarang, klaim boleh klaim lah. Tapi betul ke ilmu yang ada pada dia tu laduni? Ingat balik, anak cerita dah sebelum ni, dalam tafsir, kita ada sebut, Musa AS tu, dia bagi tahu, aku nak belajar dengan kamu tu, bima ulim tarushda, daripada apa yang telah diajarkan kepada kamu. Aku ni, Musa kata, aku ni belajar dengan kamu Khidir, nak belajar ni apa yang diajar kepada kamu. Maksudnya ada konsep sanad kat situ. Ada konsep sanad. Musa ni dia ambil ilmu daripada Khidir. Khidir tu dapat ilmu daripada Tuhan. Tuhan bagi pada Khidir. Khidir bagi pada Musa. Kan? Itulah dia panggil ilmu laduni tu. Sekarang ni, siapa dapat sanad daripada Khidir? Satu soalan. Ada tak? Ada seorang ni, aku dapat sanad. Memang sampai Nabi Khidir. Lepas tu sanad tu boleh percaya ke tidak? Tak ada. Jadi klaim. Sekarang ni kita nak kata, ada tak orang sekarang ada laduni? Bolehlah kita kata ada. Tapi siapa dia? Tu soalan ni. Siapa dia? Kalau orang tu, saya. Mari sanad. Sebab dalam cerita Quran itu, ada kaitan dengan sanad. Bima ulim tarushda. Ayat Quran tu sebut. Jadi, klaim, ramai klaim. Tapi isunya, orang yang mendakwa dia ada laduni itu, betul ke laduni? Ataupun talbisul iblis. Dipermainkan oleh iblis. Itu satu soalan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang anda sebut tadi, Khidir AS itu malaikat, itu tafsiran Abu Ala Al-Maududi. Abu Ala Al-Maududi, dia buat tafsiran itu. Menariklah. Dan anda ada baca, sebenarnya Abu Ala Al-Maududi bukan permulaan. Ada ulama lain dah dulu, cuma tidak disebut nama. Kan? Dalam kitab Adwa'ul Bayan, Adwa'ul Bayan, Asy-Syanqiti. Dia ada sebut, dia kata Khidir AS ni adalah manusia, bukan malaikat, bukan binatang. Bila sebut bukan malaikat, dia ada sebut. Bila disebut Khidir AS itu adalah manusia, dia bukan binatang, dia bukan tumbuhan, dia bukan malaikat. Bermaksud di situ sudah ada dah sebelum ni orang mengatakan dia itu adalah malaikat. Tidak takkanlah berlaku penafian daripada Asy-Syanqiti. Jadi Abu Ala Al-Maududi dia argue pula sebenarnya malaikat. Antara hujah anda bawa tadi lah. Kan? Apabila dia pergi bunuh budak tu. Bila kita sebut bunuh, dia mesti bercanggah dengan syariah. Syariah Mahdi Nabi mari, semua kata tak boleh bunuh orang. Tiba-tiba Khidir bunuh orang. Manusia ni dia ada syariah dia. Khidir ni mesti ada syariah dia ikut. Tiba-tiba dia bunuh orang. Kalau dia manusia, dia bunuh orang, dia melanggar syariah. Itu dah salah. Tiba-tiba dalam ayat nanti kita akan jumpa, dia akan kata aku buat ni bukan dengan fikiran aku. Aku buat ni sebab Allah Ta'ala suruh. Lepas tu dia pergi bunuh orang. Dan bunuh orang tu bercanggah syariah. Jadi di situlah argumen daripada Abu Ala Al-Maududi mengatakan Khidir itu adalah malaikat. Wallahu a'lam. Itu komen daripada Abu Ala Al-Maududi lah. Wallahu a'lam. Deobandi ni dia mazhab Hanafi. Serupalah macam Brelwi pun mazhab Hanafi juga. Segi fiqh. Tapi segi tasawuf dia, yang tu isu dia. Tasawuf tu. Macam Brelwi dia ada tasawuf cara dia sendirilah. Brelwi. Tasawuf dia ada guru dia, bla bla, adalah cerita pasal guru dia tu kan. Jadi Brelwi ni dia terlalu angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia terlalu angkat para wali, sehingga kan boleh dikatakan hampir masjid-masjid Brelwi ni ada kubur. Dia dakwa orang ni wali lah. Tu jadi kelang kabut tu. Kita klaim orang tu wali. Tahu mana dia wali? Amal soleh tu amal soleh lah. Tapi
orang soleh belum tentu lagi wali, kan? Jadi kita mula wali kita ambil berkat kawan tu. Tu berlaku pada Beralwi. Benda ni tak ada pada Deobandi. Deobandi tak ada. Al-Hadis ni pula dia tak pakai mazhab. Al-Hadis kat Pakistan tak pakai mazhab. Dia tak ada mazhab ni. Hanafi apa tak ada. Dia kira tarjih cara dia lah. Tu beza Al-Hadis Deobandi Beralwi gitu. Wallahu a'lam. Mimpi tak boleh jadi dalil lah. Kalau mimpi jadi dalil, berat ah. Mimpi orang pertama, mimpi orang dua tak sama, kan? Dan mimpi ini tidak boleh dipegang. Mimpi. Sebab mimpi itu sendiri, Nabi Muhammad SAW sebutnya ada 3 jenis mimpi. Nabi ada sebut dalam hadis lah. Mimpi yang pertama, al-bushra minallah, khabar gembira daripada Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW kata, ma hadasa fi nafsi, apa yang berlaku dalam diri dia. Benda ni pernah dibahas oleh Shimon Freud. Kalau orang rajin baca buku berkenaan dengan dia panggil apa, tradisi ilmu tu, hermenologi apa panggil. Ada satu ilmu lah, ilmu apa nama tu. Kalau kita belajar ilmu tu, dia akan bincang tentang satu tajuk lah. Mimpi tu ekoran daripada pengalaman peribadi kita sehari-hari berlaku. Kita duk ingat orang tu, mari dalam mimpi. Ada. Kan? Benda tu pernah disebut oleh Nabi. Al-hadisu an nafsihi, kata Nabi SAW. Yang ketiga tu adalah gangguan syaitan. Jadi kalau Nabi sendiri dah sebut mimpi ada 3 jenis, nak pegang lagu mana? Mimpi tu kita nak pegang macam mana? Datang seorang tu guru kata, mimpi aku. Dan mimpimu tidak syariah. Syariah tu mesti datang daripada Allah Ta'ala. Aku mimpi jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata begini. Benda tu berlaku kritikan besar dalam kalangan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh antara kritikan, kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW menyampaikan hukum di dalam mimpi dan boleh diamalkan, itu menandakan syariah Islam tak sempurna lagi. Benda tu mustahil. Sebab Quran kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama dah sempurna dah. Tiba-tiba mari hamba Allah ni kata aku dapat melalui mimpi. Satu. Yang kedua, mu tahu mana dalam tu al-Nabi. Ada kes pada zaman tabi'in. Ada kes. Benda ni ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia dalam kitab Al-I'tisam. Dia sebut dalam kitab dia tentang ada orang pergi jumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas ni sahabat. Dia kata aku mimpi jumpa Nabi. Jadi Anas tanya, boleh tolong cerita dekat aku ciri-ciri orang dalam mimpi tu. Dia sebutlah orang ni gini-gini. Itu bukan Nabi tu. Itu Sayyidina Ali. Hasan bin Ali. Dia sebut Sayyidina Hasan. Bukannya Nabi Muhammad. Maksudnya kita mimpi, kita mati-mati dia ingat tu Nabi Muhammad. Tapi bukan Nabi kadang-kadang. Lepas tu dalam hadis Nabi, ada satu kes Ali dengan Ja'far bin Abi Talib. Datang jumpa Nabi SAW. Nabi Muhammad bagi tahu dekat Ja'far. Nabi kata, rupa paras engkau dengan akhlak engkau serupa dengan aku. Nabi Muhammad sebut. Jadi kalau rupa paras Ja'far bin Abi Talib iras dengan Nabi, kita mimpi takut-takut itu bukan Nabi tu jumpa Ja'far bin Abi Talib. Mana tahu kan? Jadi isu sekarang ni ramai klaim. Aku mimpi jumpa Nabi. Betul ke orang tu Nabi? Ataupun kamu rasa Nabi padahal bukan Nabi pun? Tu persoalan. Jadi benda tak boleh nak pegang. Mimpi ni benda tak boleh nak pegang. Kalau orang kata mimpi, orang mimpi jumpa Nabi, kita iyalah, begitulah. Nak percaya tu bukan wajib kita percaya pun. Jadi apatah lagi lah kita tak boleh kata kalau apa yang dia mimpi jumpa dengan Nabi bagi syariah, maka dia kata ini syariah itu lagilah tak boleh. Sebab itu telah menyanggahi Al-Quran yang mengatakan syariah itu sudah sempurna. Wallahu a'lam. Khadir, sebutannya Khadir. Kita orang Melayu sebut Khidir kan. Ada orang baca Khaidir. Macam-macam lah. Kalau sebut tulisan Arab tu sebut Khadir. Dalam hadis sebut Khadir. Kha bagi atas, dot bagi bawah. Khadir. Wallahu a'lam. Khidir bahasa Arab. Khidir ni hijau. Khadra, hijau. Ana dah cerita sebelum ni. Kalau tengok live Facebook Ana sebelum ni, Ana ada cerita kenapa orang panggil Khidir. Sebabnya Ainul Hayat. Dia ni duduk mana ni tempat jadi subur. Kan? Kalau duduk dekat Ana dah cerita dah Majma'ul Bahrain. Kalau orang tengok balik live Facebook Ana sebelum ni, Ana cerita panjang lebar kenapa Majma'ul Bahrain itu tempat pertemuan Khidir alaihissalam. Ikan yang dibawa oleh Musa alaihissalam tu yang mati jadi hidup. Sebab Ainul Hayat tu, air di situ tu bila kena pada ikan yang mati jadi hidup. Khidir ni kalau duduk kat hutan, mati dah tempat tu, tak subur, dia duduk jadi hijau balik. Disebabkan mati boleh hidup balik tu orang panggil Khidir. Itulah. Ada, kita dah bincang dah. Ana pinjam lebar dah. Kena tengok balik live Facebook Ana sebelum ni. Tak, dia macam ni. Sempurna ni benda dasar. Orang kata Islam ni sempurna.
Ya, dasar tu sempurnalah. Tapi kita kena ingat. Dia ada kaedah kan, apa dia panggil? Al-wahyu yantahi wal qadiyatu la tantahi. Itu kaedah tu. Wahyu tu dah berhenti, tapi isu-isu tak pernah berhenti. Maka di situlah terbuka pada ijtihad. Selagi mana ada ruang untuk berijtihad, ijtihad. Lepas tu yang kata sempurna ni macam mana pula? Yang terbuka ruang ijtihad ni pula macam mana pula? Yang sempurna itu benar-benar dasar agama. Benar dasar ni dah komplit dah. Yang jadi isu ni bila ada isu-isu tertentu yang kita perlu selaraskan dengan syariah. Jadi bila sebut syariah itu yang bila buka ruang ijtihad itu, maka timbullah debat zanni ke qat'i ke apa, itulah perdebatan tu. Kita kena clear dulu qat'i zanni. Ni tu faham qat'i itu apa dia pula. Tu kena mengaji usul fiqh lah. Takkan nak live Facebook macam ni, nak cerita tafsir, nak masuk cerita fiqh, itu kita kena buka kelas mengaji usul fiqh pula. Jadi ada qat'i, ada zanni, ijtihadi, qat'iyatu dilalah, qat'iyatu subut, zanniyatu dilalah, zanniyatu subut. Lepas tu dalam zanniyatu subut, zanniyatu dilalah tu pula dia ada pembahagian tentang dipanggil mafhum muwafaqat, mafhum mukhalafah. Pada mafhum muwafaqat tu pula dia ada pula tajuk, dia panggil isyaratun nas, ibaratun nas, iqtida'un nas. Banyaklah nak ceritanya. Itu kena mengaji usul fiqh, kena mengaji, begitu. Wallahu a'lam. Betul lambang capal tu berelui belakang tu. Mai berelui belakang tu. Tafsir mimpi lagi tak boleh pakai. Bolehlah untuk kita nak dengar-dengar macam kita dengar cerita Pak Pandai. Sekadar tu lah. Nak beriman, nak percaya tu tak boleh. Dia bukan salah satu benda kita kena imani. Mimpi, tafsir mimpi. Quran, ada tak Quran memberi petunjuk bahawasanya Khidir itu malaikat? Tadilah hujah anak tadi. Yang awak mari kisah bila dia pergi bunuh orang. Lepas tu orang ni sifat dia mesti ada syariah. Tiba-tiba Khidir AS bunuh orang. Jadi di situlah petunjuk daripada Quran yang dihujah oleh Abu Ala Maududi mengatakan Khidir itu adalah malaikat. Tu cinta dia. Petunjuk Quran kat situlah. Dalil ni semua pendalilan belaka ni. Wallahu a'lam. Nak pakai tak nak pakai sudah. Gitu. Tak ada susah apa pun. Anda tak mahir beza Maturidiyah dan Asy'ariyah, serta betul ke sifat idrak dan takwin ini berasal daripada wallahu a'lam. Tak tahu. Dia kalau pergi kat Facebook Ana tu ada seorang doktor pensyarah dekat USIM. Dr. Kamaluddin, orang Indonesia. Al-Bajuri apa dia punya nickname. Ada dalam Facebook Ana. Kan? Dia tu PhD dia pasal Maturidiyah. Dia mahir bab Maturidiyah. Tanya dia lah. Ada orang cerita Imam Ghazali ngadu ke Nabi. Tak ada, mengarut belakang ni. Imam Ghazali ngadu ke Nabi. Macam mana benda tu? Mengarut. Kita nak kata kita kitab bagus, bolehlah kata bagus, tapi kita tak boleh nafikan dalam kitab tu banyak dia palsu. Kan? Yang kata palsu tu bukan kita, yang kata palsu tu Al-Iraqi. Iraqi ni ulama hadis, Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia tulis kitab khusus takhrij balik segala hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin, begitu. Baguslah nak mengaji tu mengaji tak ada apa pun. Cuma siapa kita kata ini paling baik sekali tu tak boleh lah, begitu. Wallahu a'lam. Duk kata tu mengarut belaka tu. Mengarut belaka. Ya paling baik lah. Mengarut belaka. Datang daripada geng-geng taksub belaka tu. Wallahu a'lam. Mengaji kita apa pun bagus. Isu yang tak mengaji tu susah tu. Wallahu a'lam. Okey, ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Israiliyat ni bukan orang karang. Israiliyat ni adalah riwayat-riwayat daripada orang-orang Israel terdahulu. Tok guru Israel dulu masuk Islam. Jadi bila diorang masuk Islam, diorang ni ada pengalaman kitab Taurat, Injil, cerita-cerita orang-orang Israel. Sebab orang Israiliyat, orang Israel, Bani Israel ni adalah orang agama. Dia orang agama, orang mengaji kitab. Jadi bila diorang mengaji, diorang tahu lah cerita-cerita. Macam kita lah. Kita ni kalau ustaz, mestilah tahu cerita sahabat, mestilah tahu cerita Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Osman. Begitulah. Jadi orang nak tanya orang yang tak mengaji, mana tahu? Tahu cerita Sayyidina Umar. Umar ni siapa dia? Sebab dia tak mengaji. Tapi kalau orang mengaji Azhar, takkan tak kenal Sayyidina Umar? Mestilah dia kenal. Maka demikian juga pada zaman dahulu, orang mengaji Taurat.
Jadi bila dia orang masuk Islam, dia orang baca Quran, dia orang teringat ni cerita-cerita hak dia orang dapat masa dia orang dulu sebelum Islam dulu. Dia orang bawa keluarlah cerita-cerita tu. Bila cerita tu datang ulama kemudian ni riwayat tu bersama-sama tulis macam Tabari. Dia dapat riwayat ni tulis dalam kitab dia. Riwayat Israiliyat contohlah kan. Cuma riwayat Israiliyat ni sebenarnya cerita panjang ibadah. Ada satu live Facebook ana cerita tentang sikap terhadap al-Israiliyat. Israiliyat ni yang pertama, kalau sekiranya disokong oleh Quran hadis boleh jadi hujah. Yang kedua, kalau sekiranya tidak ada sokong daripada Quran dan hadis, kita boleh dengar, tak boleh buat hujah. Dengar cukup segitu Yang ketiga tu, sekiranya clear bercanggah Quran hadis, itu wajib kena tolak. Jadi 3 kategori Anda dah cerita dah panjang lebar sebelum ni. Wallahu a'lam. Takhrik ni buat keluar, tahqiq ni confirm. Tashih tu kita nak sahihkan. Takhrik ni hadis-hadis tu buat keluar. Habis semua. Susun belaka. Lepas tu kita tahqiq. Dalam berapa banyak kita pilih. Dia panggil analisis. Bahasa kita panggil analisis. Jadi kita analisis tu 1, analisis 2, 3. Analisis tu lepas tu kita ni sahih. Tashih dia panggil. Gitu. Apa antara Bahimiyah dan Malakiyah? Malakiyah ke Malakah? Dia ada satu dia panggil bakat. Ilmu ni. Ni guru Ana masa ngaji Pakistan dia ajar. Dia kata kita ni ada ilmu dia panggil ilmu al-fahmu. Lepas tu fahmu. Atas sikit dia panggil al-fiqhu. Al-fiqhu. Faham ni faham. Satu lagi al-fiqhu ni al-fahmul amik, faham dalam. Tapi ada satu lagi tahap. Dia panggil al-malakah. Malakah ni bakat. Ilmu tu dah berbakat. Contoh macam kita baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah, kita sambil-sambil khayal pun habis. Itu dia panggil bakat. Benda tu dah sebati dalam diri kita. Sebab hari-hari. Tapi ada satu lagi. Kita hafal kuliah Ayyul Kafirun. Itu tu kalau kita baca dengan khayal, tak jumpa jalan balik tu. Tak jumpa la abudu ma ta'budu wala antum abidu wala. Mana lakum dinukum waliyadin ni? Yang tu kalau kita nak nisbah pada kategori tu, di bawah kategori al-fiqhu. Apa ni? Al-fiqhu. Boleh kata al-fiqhu Jadi kita baca, kita kena fikir. Ada satu lagi ni, macam kita hafal surah Al-Baqarah tu. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu kita kena fikir satu-satu tu. Macam kuliah Al-Kafirun ni, kita baca sambil-sambil khayal tu, kadang dah habis, kadang tak habis. Tapi kena fikir sikit lah. Tapi Al-Baqarah kena fikir sungguh-sungguh. Yang tu kategori Al-Fahmu. Macam itulah lebih kurang nak faham lah. Jadi Al-Malakah ni, balakah ni bakat. Ilmu dah bakat. Macam imam-imam mazhab. Syafi'i tu. Imam Syafi'i. Bila orang tanya apa hukum ni, dia spontan ni. Lebih pada Google otak dia. Hadis Quran apa buat keluar hukum. Secara spontan. Sebab kepakaran dia terhadap ilmu itu, sehingga ilmu tu berbakat dalam diri dia. Gitu. Wallahu'alam. Itu dia panggil malakah dia panggil. Bahimiyah tu anda tak tahu apa benda. Wallahu'alam. Tafsir ni dia ada tafsir Al-Bil Ma'thur. Quran dan hadis ada contoh kalau Quran dan Quran hadis ni, contoh macam Ibnu Katsir contoh. Ada pula dia panggil tafsir Quran dengan Quran. Ada kalau Hamiduddin Al-Farahi. Tu antara tokoh lah. Hamiduddin Al-Farahi ni ulama India. Dia buat konsep Quran, tafsir Al-Quran. Quran dengan Quran ni bukan antara ayat dan ayat. Kalimah dan kalimah pun dia tafsir sama. Mesti kalimah Quran ditafsirkan dengan kalimah Quran. Gitu. Anda buat misal contoh Jangan terkejut anda bagi tahu ni. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki perempuan sabit kesalahan, potong tangan. Apa kita faham? As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki, pencuri perempuan. Itu terjemahan kita. Tapi yang sebenar-benar macam mana? Persoalan pertama, kenapa dia guna kata nama? Kenapa tak guna kata perbuatan? Soalan. Jadi bila sebut kata nama, dia tak guna kata perbuatan, mempunyai pemaknaan berbeza. Dalilnya ayat Quran yang lain. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum safatin wa yaqbidna. Apakah kamu tidak melihat burung di atas kamu yang dia mengembangkan sayap dan dia tutup sayap? Dalam ayat tu, bila Allah Ta'ala kata buka sayap, dia guna kata nama. Safatin tu kata nama. Wa yaqbidna tu tutup tu kata perbuatan. Kenapa dia guna kata nama bila dia buka dan dia tutup guna kata perbuatan? Jawapannya, burung ni, terbang ni, asalnya mesti buka sayap. Itu perbuatan kekal. Bukan kekal, perbuatan yang bersifat sebati. Dah bagi tajuk terbang. Adapun tutup, itu perbuatan mendatang dipanggil. Perbuatan mendatang. Jadi di situ kita akan nampak, kalau bentuk sebati,
maka dia guna kata nama. Kalau dia guna perbuatan, kalau sekiranya tidak sebati, mendatang, dia guna kata perbuatan. Okey, kita pergi pada ayat as-sariqu was-sariqatu. Kata nama bukan kata perbuatan. Bermaksud yang dikatakan potong tangan itu pencuri yang kerja buat dia mencuri. Bukan sekali dua mencuri, itu tak kena potong tangan tu. Nampak? Itu tafsiran Quran dengan Quran dari sudut bahasa Arab. Kaedah nahwu. Ada pula pada kalimah faqta'u. Faqta'u. Baca ayat Quran, dia ada wazan. Qata'a, qatta'a, taqatta'a. Ada wazan, 3 wazan lah. Qata'a, qatta'a, taqatta'a. Qata'a, qatta'a. Ta tak ada sabdu. Satu lagi tambah ta depan. Taqatta'a. Apa beza? Soalan. Kita baca dalam semua ayat Quran, kalau sebut potong fizik ni, dia mesti guna qatta'a, tuqatta'a. Contoh kes Zulaikha dengan perempuan Bani Israel, perempuan Mesir pada masa tu, dia tengok Yusuf AS terpotong jari. Tuqatta'u aydiyahum. Terpotong jari kan. Dia ada sabdu kat situ. Serupa juga dalam kes muharabah, pemberontakan. Potong tangan, kaki secara bersilang, dia guna qatta'a. Ada sabdu. Tapi bila tak ada sabdu, maknanya lain. Contoh, macam mana ayat Quran dah? Wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusalla wa yusuna fil ard. Mereka memutuskan perkara yang Allah Taala suruh sambung. Ayat itu menceritakan tentang hubungan silaturahim. Bermaksud potong yang dimaksudkan di situ adalah bukan potong fizik, tapi potong secara makna. Mereka memutuskan perkara yang Allah Ta'ala suruh sambung. Maksudnya, hubungan silaturahim kena sambung. Tiba-tiba dia orang putuskan. Itu orang fasik. Quran sebutlah surah Al-Baqarah. Jadi, di situ tak ada sabdu. Okey, kita baca ayat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Dia guna faqta'u daripada kalimah qata'a. Bukan qata'a, bukan taqatta'a. Maka di situ menafsirkan, potong di sini bukan potong fizik. Tapi potong di sini adalah potong secara makna. Memberhentikan dia daripada mencuri. Itu tafsiran Quran tu. Tafsir Quran. Yang mengatakan sebegini ni ada seorang ulama di Mesir tahun 60-an, namanya Abdul Muta'al As-Sa'idi. Ada. Itu semua disiplin-disiplin tafsir Quran. Tafsiran antara Quran dan Quran, sama ada antara ayat dan ayat ataupun lurah dan lurah. Ada. Antara bil maksur, Quran dan hadis, ada. Tafsir bira'yi. Bira'yi ni macam contoh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib, contoh. Apa lagi? Ada pula tafsir dengan irfan. Ada. Tafsir irfani. Ini Ibn Arabi. Adalah beberapa tokoh. Tafsir Al-Ishari dia panggil. Tafsir Al-Ishari. Ini Sufi. Selalu orang pakai teori inilah. Tafsir Ishari pun ada. Itu semua tradisi-tradisi tafsir. Banyak. Nak cerita ni terlalu banyak. Gitu. Wallahu'alam. Dia setiap tradisi tu ada metodologi yang pelbagai. Tafsir Quran dengan Quran pun ada banyak metodologi kat situ. Tafsir Al-Quran dengan hadis, banyak metodologi, bukan satu, banyak. Kan? Bira'yi, berapa banyak metodologi. Kan? Jadi, tak larat nak mengaji lah. Tak larat nak mengaji. Wallahu'alam. Banyak sangat. Angkat tangan ni, angkat takbir, Allahu Akbar tu, 3 tempat yang majoriti ulama kupas. Iaitu ketika takbirul ihram, ketika rokok, nak turun rokok. Yang ketiga, ketika bangun daripada rokok. 3. Syafi'i dengan Maliki ditambah satu lagi yang keempat. Iaitu bila bangun daripada tasyahud awal. Tasyahud awal kita bangun, kita angkat takbir pula, angkat tangan kan. Itu Maliki dengan Syafi'i je. Wallahu'alam. Okey, ada lain tak? Tak ada lagu, cukup lah. 10.30 dah. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.